Oh, kita pegang parang kita nak masak apa hari ni. Kalau nak tahu masak apa, kita kena tengok aroma tradisi sekejap lagi. Minggu lepas, saya masak di Istana Abu Bakar. Kali ini, saya akan masak pula di Kampung Parit Ungku Datuk, Pekan Pahang. Sekarang ni, saya nak memperkenalkan, inilah dia. Kiranya selalulah yang menyediakan hidangan-hidangan untuk istana. Lebih mesra dengan panggilan Kak Icha ya. Jadi sekarang ni untuk sarapan pagi kita ni benapa yang akan disediakan ni? Kak Icha Namanya. tunjuk ke Kal macam mana nak buat temusa raja. Temusa raja. Temusa ni kalau ikutkan dia macam karipap bentuknya kan? Dia lebih kurang macam karipap tapi dia lain sikit lah. Dia inti semua ayam. Lepas tu dia atas bawah dia ada telur. Oh, macam tu dia punya dalam dia tu. Karipap kan ada kentang kan. Jadi okey, kita cerita tentang bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya ialah ayam kisar, gula, tepung gandum, mentega, serai, kuning telur, rempah kurma, halia, bawang putih, bawang merah, telur rebus dan santan pekat. Masukkan isi ayam ni. Kemudian masukkan bawang merah pula. Ni bawang merah kita dah kisar dululah. Dah kisar. Masukkan 2 sudu. Bawang putih. Masukkan bawang putih pula. 1 sudu. Sedikit halia. Oh, halia. Dan semua bahan-bahan ni kita kena kisar Dah kisar. 2 batang serai. 2 batang serai. Oh, dah titik dah. Ini serbuk ketumbar. Ni berapa banyak? 2 sudu. 2 sudu. Sedikit santan. Okey. Kita masukkan sedikit je. Okey. Cukup? Okey. Jadi kita kacau dulu. Semua bahan-bahan yang kita dah masukkan ni tadi, tu dah boleh buka api dah. Boleh buka api. Jadi sekarang kita buka api. Apa bahan-bahan lain nak kena masuk lepas ni? Tak ada dah? Tak ada. Sampai kering. Kita kacau dia dan kita tunggulah lebih kurang sampai 1 jam. Okey, jadi sekarang ni lebih kurang dah dekat sejam dah ya kita mengacau dia. Dia dah hancur dah isi ayam tu. Dia jadilah tekstur dia macam gini. Dah siap dah. Siap dah. Okey, kalau dah siap dah, kita dah boleh tutup api kita. Okey. Jadi sekarang ni Kak Icha nak tunjukkan cara nak membuat dough ataupun kulit temusa kita. Kulit temusa. Okey, kita masukkan telur. Masukkan kuning telur. Kuning telur dulu. Sedikit pelantah. Sedikit pelantah. Sedikit garam. Kita kacau dulu ya. Oh, digaulkan dulu semuanya tu. Oh, jadi dicampurkan dengan air dulu. Jadi kita nak adunkan ataupun uli dia sampai jadi dough. Sampai jadi dough betul. Jadi kita nak kena tahulah sukatan tepung tu maksudnya nak agak-agak tidak terlalu keras, tidak terlalu lembik ya. Jadi kita uli dia sampai betul-betul tepung tu semua sebatilah. Inilah dia doughnya dah pun siap. Kalau tengok dari segi warnanya tu amboi macam letak pewarna. Padahal guna kuning telur saja. Dia punya kuning tu naik cantik. Okey Kak Icha, nak buat dia punya kulit tu, jadi kita kena menggunakan mesin ni lah. Okey, ini kita nak nipiskan dia. Nipiskan dia, jadi kita masukkan dalam. Inilah dia kan, orang bandar mana tahu, dia tahu makan je. Jadi dia punya tips dia pula, ya, kita kalau dah siap dough tu, jangan tunggu lama-lama sebab nanti dough tu kulit itu akan kering. Yang satu. Lepas tu kita tekap dia pula ya. Okey, jadi kita tekap dia. Sampai dia keluar. Tak. Bagi dia macam tu je. Putus je. 4, 5, 6. So, 7. saya boleh dapat 4 biji. Okey. Dan ini yang paling tricky ya. Di mana kita nak letakkan inti dia tu, kita kena sapu air sikit. Okey, dan kemudian kita letakkan telur rebus yang telah pun dipotong-potong ni, dan baru kita letakkan inti yang kita masak tadi tu. Ya. Dan kemudian di atasnya letak lagi sekeping telur rebus, begitu. Dan kita nak tutup dia, kita ambil lagi satu kulit, letakkan atas tu. Kalau kita tengok macam burger, kan? Macam burger. Macam burger. Okey, tarik atas, tarik bawah. Tarik atas, tarik bawah. Temukan dia dua ni. Dan selepas itu kita siapkan sampai habis. Dan kemudian barulah kita nak claim dia. Okey, nak claim tu
Bismillahirrahmanirrahim. Picit ni menipis. Okey. Tu tolak ke atas. Tolak lagi. Tolak lagi. Masuk bunga saya tak besar. Gigit-gigit tangan saya, Kak. Okey. Okey. Ni boleh dah? Okeylah tu. Boleh dah. Okeylah. Alhamdulillah. Sekarang ni dah panas dah minyak ni. Dan kita boleh goreng dah. Boleh letak dah. Jadi, kita boleh masukkan mosa kita ke dalam minyak. Kita tunggulah Kita tunggu sampai dia timbul. sampai dia timbul. Baru kita kacau. Oh, dia nak gorengnya tu pun ada cara dia. Jadi sementara kita nak tunggu temosa kita ni siap, ya, saya sebenarnya sempat singgah ke Muzium Sultan Abu Bakar dan menengok sendirilah kesenian wayang kulit. Jadi kita nak kongsikan dengan penonton semua. Dan lepas ni kita boleh sarapan pagi kita, ya. Oh, kita mari ke sini dari Aroma Tradisi ke Muzium Sultan Abu Bakar di Pekan Pahang. Jadi inilah dia satu watak dalam persembahan wayang kulit, iaitu wataknya bernama Hanuman. Dan saya bersama-sama dengan penolong kurator Muzium Abu Bakar di Pekan Pahang ni, iaitu Puan Nur Hayati. Kenapakah wayang kulit adalah salah satu kiranya konten di Muzium Abu Bakar ni? Pahang, Kelantan dan Terengganu mempunyai hubung kait di antara budaya yang hampir sama. Jadi apakah watak-wataknya dan apa kaitannya rakyat dan raja dengan kita ada raja juga ni kan? Kalau ikutkan wayang kulit ini, persembahan dia merupakan daripada epik Ramayana, okey, dan beberapa ranting cerita lah daripada epik tersebut. Kita ada watak-watak seperti Seri Rama, kita ada Sita Dewi, Hanuman, okey, kita ada Pak Dogol. Kalau ikutkan wayang kulit ini merupakan yang popular lah di Pahang, Kelantan dan Terengganu, dan kita namakan sebagai wayang kulit siam. Kalau anda mempunyai kata kelapangan ataupun dapat singgah ke Pekan Pahang ni, boleh singgah juga ke Muzium Sultan Abu Bakar di Pekan Pahang. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, dah selesai dah kita buat temosa kita ni. Inilah dia temosa raja. Dari segi rupanya macam mana? Tengok Dari tu. segi rupanya boleh lebih kurang Kak Ica ya. Ya ke? Jadi yang lain ni kuih-kuih disediakan oleh Kak Icha untuk sarapan kita ni lah. Itu orang panggil Cik Mac Molek. Dan yang hujung tu kuih bakar. Itu kuih bakar. Sila kita. Ambil dulu. Ini tengok daripada segi dalam dia ni. Ada lapisan telur kan? Kan? Telur. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang-jarang saya sendiri dapat makan temosa ni. Menurut Kak Icha kan, hidangan ni, temosa ni memang hanya menjadi santapan di istana. Apa lagi komen Kak Icha tentang apa yang saya buat tadi lah? Okey, Kak Ica rasa. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Icha lah kerana kongsikan resepi temosa raja kita ni. Ya, tapi ada dua lagi sebenarnya yang kita nak belajar dengan Kak Icha untuk episod kali ini ni, untuk makan tengah hari dengan untuk minum petang. Ya, jadi sekarang ni kita makan dulu sarapan pagi kita ni. Okay. Ya. Mari, saya nak tunjukkan warisan yang menjadi kebanggaan saya sebagai orang Pekan. Assalamualaikum Mati. Salam. Jadi sekarang ni saya berada di bengkel tenun warisan Pahang Diraja di Kampung Pulau Keladi di Pekan Pahang ni. Jadi inilah dia Mak Teh, orang yang masih lagi meneruskan legasi ataupun tradisi kain tenun Pahang. Berapa lama dah Mak Teh sebenarnya terlibat dengan industri tenun Pahang ni? Mak Teh terlibat dengan industri tenun Pahang Diraja ni sejak umur 13 tahun. Saya pasti ramai orang tahu di mana Tengku Puan Pahang sendiri banyak menjaga warisan kita ni. Tu Tengku Puan Pahang memang Mak Teh lihat sendirilah, memang dia seorang raja yang berjiwa rakyat lah, suka dengan warisan-warisan lama seperti tenun Pahang ni kan. Kalau dari segi rekaan kain tenun tu, Baginda Sultan tu suka yang macam mana? Selalu yang dia ambil lah Sultan Pahang ni corak yang berbentuk pucuk rebung berlapis, corak bersilang. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Mak Teh sebab berkongsi dengan kita Aroma Tradisi. Dan saya sebenarnya orang Pahang, saya pun ada banyak koleksi kain tenun Pahang sebenarnya. Bangga kita. Bangga.
Kita kembali lagi bersama dengan Kak Icha dan sekarang ni untuk hidangan makan tengah hari kita. Semua dapat menyelerakan ni, bau pun semua lama. Ceritalah Kak Icha ni. Ini biasalah saya campur Kuah timun ke rumah ayam. Itu opor. Kalau datang ke Pekan Pahang ni, siapa tak mencuba resepi ataupun hidangan opor ni memang rugi. Ya. Sebab opor ni memang sangat-sangat sinonim lah dengan pekan ni. Terutama sekali ketika kenduri, kahwin ataupun keramaian biasanya lah. Mungkin untuk pembesar-pembesar dan juga untuk kerabat-kerabat diraja, memang wajib ada hidangan opor kita ni. Nasi yang sesuai adalah kalau tak nasi putih, nasi minyak lah yang paling sesuai sekali. Okey, jadi sekarang ni hidangan pun dah tersedia dah. Saya nak mencubalah opor ni. Air tangan daripada Kak Icha sendiri. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Ada rasa-rasa macam pedas-pedas sikit, ada rasa masam-masam, ada manis, masin. Dan rempah tu sebenarnya walaupun kita nampak hitam je macam ni, sebenarnya tidaklah terlalu kuat sangat ya. Dia ada balance. Memang sedap sebenarnya resepi opor ni. Tapi jangan risau ya, sebab saya nak minta dengan Kak Icha untuk ajar saya macam mana buat ataupun masak opor versi pekan yang memang kiranya memang original punya opor. Ya? Boleh. Kita makan dulu, lepas tu kita masak opor pula. Ya? Orang pekan kamu, kalau nak masak tu, kita kena kacau, kita kena godeh. Kita makan dulu. Okey, jadi baiklah sekarang ni kita pun dah kenyang makan tengah hari. Alhamdulillah makan opor kita hari ni ya. Kak Icha nak tunjukkan kepada kita cara-cara nak membuat opor ni. Ini memang mengikut kata cara orang pekan buat. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat opor ni, bawang putih, bawang merah, halia, bawang merah kisar, bawang putih kisar, rempah opor, lada hitam, rempah 4 serangkai, gula Melaka, lengkuas, serai, daging, santan, air asam jawa dan cili kisar. Kita tumiskan bawang dulu ya. Letak separuh. Separuh Tumiskan bahan-bahan yang dimayang tadi tu. Lepas tu kita masukkan rempah kita yang 4 serangkai ni dan kita kacau dia Kacau. Bahan apa ni yang kita tumis ni dah ke kuning-kuning, dah garing dah. Jadi kita boleh masukkan bahan seterusnya. Kita masukkan lengkuas dan serai ya. Dan kedua-dua bahan ni kita titik ataupun tumbuk dia. Kita masukkan cili. Masukkan cili kisar kita. Tengok dia sekarang dah jadi merah. Kita masuk bawang Bawang merah yang telah dikisar. Bawang putih 1,5. 1,5 sudu bawang putih. Halia 1 sudu. 1 sudu halia. Sekarang ni kita tengok cili kita, bahan-bahan tumisan kita tadi semua dah garing dah. Lepas ni Kita masukkan rempah opor. Kak Icha tolong saya masukkan. 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Macam rempah opor ni kita tak payah bancuh dulu dengan air. Tapi kadang-kadang kalau dah bancuh, kalau kita agak rasa macam terlebih, dia dah tak boleh pakai. Kalau macam ni kita boleh simpan. Dan kita boleh masukkan daging kita. Masuk dengan air sekali. Sekali. Masuk dengan air. Ini dia daging. Kalau nak tahu sebenarnya dia punya aroma dia ni dah mula naik dah bila bercampur dengan rempah kita tadi tu, ya. Kacau rata, lepas tu masukkan santan. Biarkan sampai dia tenggelam. Dan kemudian kita kacau dia lagi sekali. Dan nanti santan tu dia akan larutlah bersama-sama dengan rempah dan juga bahan-bahan yang lain tadi tu. Jadi sekarang ni kita dah renihkan dia lebih kurang dalam 20 minit lah macam gitu ya. Dan sekarang ni kita dah nampak dah minyak pun dah terbit dah, warna-warna merah ni, dan inilah yang akan membuatkan kita punya opor ni lagi cantik. Lagi cantik. Itu dia. Kita nak tambah asam jawa. Asam jawa. Okey, dah masukkan air asam jawa. Garam. Garam. Okey, gula Melaka. Dan gula Melaka. Kita masukkan kerisik. Kerisik. Dan apa yang kita boleh perhatikan dekat sini, bahan-bahan untuk opor ni sebenarnya kebanyakannya warna hitam dan warna gelap. Warna gelap. Ini pun gelap, lada hitam. Lada hitam. Okey, kita kacau dia, biarkan semuanya bergaul rata. Dan sampai pekat sikit. Sampai pekat lagi. Okey, jadi kita tunggulah lebih kurang dalam 15 minit lagi ya. Barulah kita dapat opor kita. Ya, macam mana rasa-rasa?
Dah masak dah. Masak dah, alhamdulillah. Dah masak dah. Jadi kita masak, kita tutup dulu apinya. Kita rasa Oi, itu dia. Cikgu nak rasa. Saya tak payah offer. Dia sendiri nak rasa. Okey. Kan nak rasa daging ni lembut Nah. tak. Dia kalau boleh tekan yang sudu ni, maknanya okeylah, lembut lah. Oh, macam tu. Ha. Oh, itu dia petua dia Oh, itu dia isi dalam dia. Maksud daging tu pun dah betul-betul menyerap dah rempah-rempah semua bahan-bahan tu. Dah boleh makan dah ni? Boleh makan dah. Jadi Kak Ica bolehlah rasa. Oi, dia suapkan kita pula dah. Okey. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa. Dia punya rempah tu memang menyerap masuk ke dalam daging-daging ya. Cukup sempurnalah dari segi apa yang dibuat ni lah. Yalah, sebab tumis rempah tu jangan lama. Itu dia. Satu lagi petua. Anda pun dah dapat dah resepi macam mana nak membuat opor versi pekan ni. Dan kita nak berhenti berehat dahulu. Jika ke pekan, tak sah kalau tak makan puding raja. Nak kenal dengan pembuatnya? Kak Ica, nampak ni saya bawa pisang banyak dah. Kata nak buat puding. Alamak, Kak Ica dah goreng, siap goreng. Oh Allah, saya lambat lah ni. Lambatlah sangat. Oh, lambat tak apalah. Ni kita boleh makan gitu saja pun boleh. Okey. Pisang lemak manis ni, kan? Kejap lagi kita boleh makan. Okay. Inilah dia kebanggaan ataupun makanan kebanggaan orang pekan ni. Betul. Itu puding raja. Kita dapat selalulah dekat istana. Wajib ada. Wajib ada Untuk hiasan atas, kita letak jala emas. Jala emas. Lepas tu ada buah Lepas tu prune. ada buah-buah sikit lah. Buah prune, buah ceri, kacang. Kacang gajus. Jambu gajus. Kalau orang Pahang ni panggil jambu golok. Untuk buat puding raja ni, kita kena pakai pisang lemak manis. Kalau orang yang tak dapat pisang lemak manis ni, dia akan buat juga dengan pisang emas. Pisang emas, ya. Tapi rasa dia tak sesedap Tak samalah, kan. Mula-mula Kak Ica tolong arwah mak mentua. Mak mentua tu memang tukang masak istana Sadar. Dulu-dulu di istana je kita dapat kan. Jadi sekarang ni bila dah ada Tengku Puan Pahang keluarkan buku air tangan Tengku Puan tu. Jadi dalam tu ada resipi. Resepinya. Jadi semua orang dah belajar buat. Dah hampir siap Kak dah. Ica buat ni dah lama tau. Berapa tahun dah Kak Ica? Muka Daripada sikit. 1978. Allahu Akbar, saya belum lahir lagi. Jadi saya belum lahir lagi, Kak Ica dah pandai buat dah. Okey, ini bercerita tentang puding raja, kan? Saya terdengar cerita pasal dodol telur. Kak Ica boleh buat. Sebab saya walaupun orang pekan, saya tak pernah makan dodol telur. Nak tengok pun saya tak pernah. Yelah. Mungkin sebab jarang ada kat pekan, kan? Tak, itu memang jarang dapat kat luar. Sebab itu biasa santapan di raja. Tapi kalau nak minta Kak Ica hajar boleh? Boleh. Ya, bertuahnya badan saya dapat jumpa Kak Ica ni, kan? Dapat makan, dapat belajar. Alhamdulillah. Kita kembali dan inilah dia ya, macam mana yang kita ceritakan tadi tu, macam mana cara-cara nak membuat dodol telur. Bahan-bahannya, kuning telur, daun pandan, mentega, buah ceri dan gula. Jadi kita dah boleh mulakan? Boleh. Jadi kuning telur dulu ya. Jadi kalau kita tengok di sini pun Kak Ica gunakan ni periuk tembaga ni. Kenapa? Ada sebab dia ke apa? Kalau yang periuk biasa, dia cepat hangus. Oh, Ini akan masuk separuh. butter ataupun mentega. Okey. Gula ni ikut kalau rasa nak manis, lebihkan banyak. gula. Okey, jadi itu. Tapi sekarang orang tak boleh makan manis-manis. Kurangkan manis ya. Lepas tu Okey. On habis. buka api. Api macam mana, kuat? Slow je. Api yang Paling sangat kecil. perlahan. Kacau lah. Kacau je. Kalau ikut telur ni tadi berapa biji telur pakai? 20 biji. Kuning telur sahaja. Kuning telur sahaja sebanyak 20 biji. Biasanya lah kalau banyak ini berapa lama masa yang diperlukan untuk siap? Dalam setengah jam. Dalam setengah jam. Ini hanya untuk satu piring. Ini untuk satu piring saja. Kalau dijual lah Satu piring RM40. dan bukan mudah juga nak membuatnya ya. Betul. Dan kalau tengok sekarang ni lah lebih kurang dalam 20 minit dah lebih dah. Dia kalau masak, dia dah tak lekat pada sudut tu. sudut. Oh, dia dah boleh berlipat-lipat gitu. Ini dah masak. Oh, ni dah masak dah. Beginilah selalunya dodol telur dibentuk dan dihias. Inilah dia hidangan untuk minum petang kita.
Dan Kak Ichah juga menyediakan hidangan-hidangan lain ni. Yang ini apa Kak? Panggil lompang sekaya. Yang ni kari pap lah dia panggil tu. Bentuk macam Isi samosa kentang, gitu. ha. Okey, jadi inilah dia. Memang kalau tengok daripada tekstur dia, memang macam dodol. Ya, mungkin kalau dodol tu dia lebih liat lagi lah. Liat lah sebab dia Liat. ada tepung. Dari segi rasa dia tu, Macam mana rasa dia? dia lembut. Lembut. Dan juga dia macam berlemak-lemak sikit. Sebab Tapi dia ada mentega. oh, dia daripada mentega itulah lemak dia. Aroma tradisi ni dah sampai ke penghujung dah. Ya. Kita nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada Kak Ichah. Kalau datang pekan nak tempah catering, boleh jumpa Kak Ichah. Kan? Dan tak lupa juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penduduk kampung Parit Engku Datuk di Pekan Pahang ni kerana memberikan kerjasama kepada kami, ya. Dan tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Hotel Angkasa, Muzium Sultan Abu Bakar dan juga pihak Istana Abu Bakar kerana memberikan kerjasama. Okey, sampai di sini saja sebenarnya. Dan sekarang ni saya nak menikmati hidangan yang disediakan oleh Kak Ichah ni. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan di negeri lain pula. Okey? Assalamualaikum. Mari Kak Ichah kita makan. On je. Video. Ya. Kita masak dulu tadi kan? Ni nak makan kan? Tapi jadual tu padat no. Dia tu memang Bulan 3 esok ada apa plan?